Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video kali ini saya akan ceritakan kisah seram yang dialami oleh Sudin, iaitu seorang juruteknik elektrik. Let's go. Kerja sebagai seorang juruteknik elektrik ni memang akan kerja kat banyak tempat lah. Dan macam-macam tempat lah Sudin pergi. Pergi kat masjid, pergi dekat pejabat kerajaan, hospital, klinik. Semua tempat yang ada wiring, yang perlukan kerja-kerja wiring, dia akan pergi. Kisah ni berlaku semasa Sudin buat kerja dekat satu pejabat di sebuah kilang. Sudin dia buat kerja dua orang. Sudin dengan Pian, kawan-kawan dia lah. Selalunya dia orang akan buat kerja berdua saja. Kilang tu dia ada upah Sudin dengan Pian untuk buat kerja-kerja wiring di sebuah blok pejabat dekat kilang tu lah. Banyaklah kerja-kerja yang perlu Pian dengan Sudin dengan Pian ni buat. Ada yang perlu rewiring, maknanya apa? Ganti wire lama kepada yang baru lah. Ada yang perlu tambah wayar, macam-macam. Saya pun tak tahu sangat pasal apa tu kerja-kerja wiring ni, tapi lebih kurang macam tu lah. Nak tukar perkakas yang lama macam kipas yang tak elok ke apa, nak tukar kipas, lampu semua lah. Nak tukar kotak fuse yang mana yang dah rosak kan. Sudin dengan Pian ni, dia banyak lagi tempat yang perlu disiapkan lah, bukan di pejabat kilang tu saja. Dia ada banyak job, jadi dia orang nak siapkan kerja di pejabat kilang tu secepat yang mungkin. Dia orang rancang nak buat daripada tingkat bawah sampailah tingkat paling atas. Mula daripada bawah. Dia orang start daripada pagi lah, lebih kurang pukul 10 lebih macam tu lah. Mula daripada ground floor yang mana yang apa tu yang perlu buat. Bila dah siap tingkat bawah tu, ground floor tu, dia orang naik ke tingkat 1, lepas tu tingkat 2 macam tu lah. Pukul 6 petang dia orang dah sampai ke tingkat 3, tingkat yang akhir lah, tingkat atas. Dah banyak lah yang dia orang buat, dah nak habis masa tu. Tinggal satu tingkat tu lagi, tingkat 3 tu je lagi tinggal. Masa tu pejabat kilang dah mula sunyi, memang dah tak ada orang lah. Pukul 6 masa tu ramai pekerja yang dah balik. Memang boleh kata semua dah balik. Disebabkan kerja dah tak banyak tinggal, Sudin dengan Pian ni memang nekat nak bekerja sampai malam hari tu, nak habiskan hari tu juga. Jadi dia orang pun turunlah dekat apa tu pondok pengawal, minta izin dengan guard lah untuk stay kat situ malam hari, nak buat kerja malam hari kat situ. Adalah pakcik guard ni seorang yang jaga dekat situ, dekat depan. Tak tahulah, mungkin ada 2 orang, tapi yang seorang lagi tu dia orang tak nampak. Dia orang mungkin dia orang yang seorang lagi tengah ronda ke apa, tak tahulah. Tapi yang ada dekat pondok guard tu, pakcik guard tu seorang je. Jadi Sudin dengan Pian ni bercakap dengan pakcik tu lah, minta izin. Bila dia orang minta izin, pakcik guard tu nampak macam keberatan nak izinkan dia orang kerja malam kat situ. Pakcik tu cakap, pakcik ni bukan tak nak izinkan kamu kerja kat sini malam-malam, tapi pakcik dah banyak kali terserempak dengan benda tu. Dia cakap macam tu. Sudin dengan Pian ni, dia orang macam boleh sengih-sengih macam tu je. Dia orang cakap lah kat pakcik tu, alah pakcik, insyaAllah lah, tak ada apalah. Kita orang ni biasa dah buat kerja malam-malam dekat tempat macam ni. Dia cakap, pakcik jangan risaulah. Kalau jadi apa-apa, biar kami yang tanggung. Dia orang cakap macam tu. Lepas tu pakcik guard tu macam diam sekejap lah, macam fikir sekejap. Lepas tu lalas dia izin juga, dia bagi juga. Sebab dia orang cakap apa tu, kerja dah tak banyak apa kan, tinggal nak habiskan. Sebab pakcik tu nanti dia nak ronda juga ke atas, jadi dia biarkanlah. Lepas dapat kebenaran untuk bekerja malam kat situ, Sudin dengan Pian pun naiklah balik kat tingkat 3. Jadi kerja yang dia orang kena buat masa tu adalah nak sambung wayar daripada bilik 1 sampai bilik 5 di tingkat 3 tu. Jadi dia orang pun tariklah kabel daripada bilik 1 sampai bilik 5. Pian duduk kat bilik 1. Sudin pula tarik kabel pergi ke bilik 5. Kabel tu ada dalam bentuk gulungan lah. Dia kabel yang panjang, dia gulung, letak dalam apa tu, kabel baru lah. Sekotak kabel baru.
Pian duduk dekat kotak kabel tu lah. Dia tunggu kabel kat situ. Si Sudin yang tarik. Daripada kotak tu tarik sampai ke bilik nombor 5. Bila Sudin dah sampai dekat bilik nombor 5, dia menjerit lah. Pian dah boleh potong. Dia menjerit macam tu. Dia bagi tahu Pian suruh potong. Maknanya dah ni lah. Pada anggaran dia dah cukup lah panjang kabel tu. Tapi bila dia menjerit macam tu, Pian tak sahut. Tak ada sahutan daripada Pian. Sudin masa tu dia fikir, tak dengar kot aku menjerit. Lepas tu dia gunalah walkie-talkie. Dia cakap guna walkie-talkie. Weh Pian, dah boleh potong ni kabel. Sama juga, tak ada juga respon daripada Pian. Bila dah tak ada respon macam tu, dia menjerit pun tak ada balas. Walkie-talkie pun tak ada balasan. Sudin pun pergilah ke bilik 1 balik. Nak tengok apa dah jadi dekat Pian kan. On the way nak pergi tu, dia terpaksa lalu bilik 4, 3, 2 semua tu lah. Bilik-bilik office tu. Masa tu seram jugalah sebab yelah office yang tak ada orang, office kosong. Kursi, meja banyak, gelap. Lampu banyak dah tutup kan, tinggal lampu emergency je kat dalam. Adalah rasa seram tu. Lepas tu ada juga Sudin ni dengar macam ada barang jatuh. Bunyi kertas lah jatuh, macam pen jatuh lah. Jadi menambahkan suasana seram tu. Tapi Sudin ni buat tak tahu je lah. Dia datang nak buat kerja kan. Dah sampai dekat bilik 1, dia tengok tak ada, tinggal kabel-kabel tu, buang barang tu je. Pian tak ada. Sudin ni panggil lah, Pian. Oh Pian. Tapi tak ada orang jawab. Sudin fikir lah, Pian ni pergi jamban kot, sakit perut kot. Lepas tu dia pun tunduk lah. Dia duduk, dia kerat kabel tu. Masa dia nak bangun, tadi dia duduk kan, dia duduk potong kabel. Nak bangun tu, dia terperanjat. Pian tiba-tiba ada tercegat dekat depan dia, depan muka dia. Lepas tu Sudin tanyalah, kau daripada mana? Tiba-tiba tercegat, terkejut aku. Sudin tanya macam tu. Tapi Pian ni, dia macam pelik. Mata dia bulat macam tu. Macam dia macam tak ada ekspresi. Lepas tak ada senyum, tak ada apa. Lagilah pelik si Sudin ni. Lepas tu Sudin tanya lagi, weh kau dengar tak aku cakap dengan kau ni? Sama juga. Si Pian tu tetap macam tu. Mata dia bulat, tak berkelip macam tu. Lepas tu Sudin ni dah malas nak layan lah. Lantak kau lah. Habis tingkat 3 ni kita balik lah. Aku dah penat. Si Sudin cakap macam tu. Aku nak pergi tandas kejap ni. Kau tunggu lah kat sini kejap. Lepas tu Sudin pergi tandas. Sudin masuk tandas. Belum sempat dia kencing, tiba-tiba walkie-talkie dia bunyi. Dengar suara Pian. Woi Sudin, kau ada kat mana? Aku kat bawah ni. Aku cari jalan keluar tak jumpa. Kedengaran suara Pian keluar daripada walkie-talkie tu. Suara dia macam nada cemas, macam apa, takut. Masa tu Sudin dalam keadaan baru nak kencingnya, apanya, dengar pula suara si Pian daripada walkie-talkie tu. Memang bercelaru lah fikiran dia. Dah ada kat bawah dia fikir. Tadi kan dia baru jumpa Pian dalam bilik 1 tu. Mustahil lah dia tiba-tiba boleh ada dekat bawah pula. Takkan dia melompat daripada tingkat 3 tu turun. Lepas tu bila si Sudin ni fikir balik, Pian yang tadi, yang tak jawab bila dia cakap tadi, yang apa tu, mata terbuka bulat macam tu, tak ada apa tu, ekspresi apa-apa tu, dia dah mula rasa seram. Dia dah mula rasa yang dia cakap tadi tu bukan Pian. Masa tu dia terfikir lah, aduh aku dah kena ni, ada benda nak ajak bergurau ni. Si Sudin mula fikir macam tu. Lepas tu Sudin pun balas lah walkie-talkie tu, cakap dengan Pian, kau dah lama ke ada kat bawah tu? Aku baru je jumpa kau tadi dekat bilik 1 tingkat 3 ni. Kau jangan gurau, dia cakap. Jangan main-main malam-malam ni kat tempat macam ni, dia cakap. Apa Sudin cakap. Pian pun balas, woi main-main apa, aku pun kena kacau tadi, dia cakap. Betul lah pakcik guard tu cakap. Lepas tu Pian cakap, kau turun lah sekarang, aku tak jumpa jalan keluar ni. Yang kau jumpa tadi tu bukan aku. Pian cakap. Rupanya Pian pun kena juga, kena kacau juga. Bila dah dengar macam tu Sudin, dia siapkan urusan dia keluar tandas perlahan-lahan. Bila dia keluar je daripada tandas tu, dia terus berlari menuju dekat lift. Barang-barang apa, kabel, tinggal macam tu je. Dia berlari pergi kat lift. Sampai je dekat lift, terus tekan butang bawah nak turun.
Lift pula lambat. Daripada bawah tu nak naik ke atas tu lambat. Masa tu jantung Sudin dah macam nak pecah. Sebab berdegup terlalu laju. Sebab dia ketakutan, berdebar semua. Sebab tadi masa dia keluar daripada bilik air nak menuju kat lift tu, dia rasa macam diperhatikan. Lepas tu rasa macam diekori, macam ada orang ikut dia. Dah keadaan macam tu, seorang diri kat tingkat 3, office kosong macam tu, tak tahan lah member tu. Nak tunggu lift sampai. Dia pun terus cari tangga exit, tangga kecemasan. Dah jumpa tangga kecemasan tu, terus dia lari turun tangga. Tapi masa dia tengah turun tangga tu, dia dengar macam ada tapak kaki lain dekat belakang dia, dekat mengekori dia daripada belakang. Tapi bila fikir balik ke tapak kaki dia, sebab tempat tu bergema kan, jadi dia nak pastikan, dia pun berhenti lah. Dia berhenti, tapak kaki tu berhenti juga. Lepas tu dia fikir, tapak kaki aku. Tapi lepas tu tapak kaki tu mula berbunyi lagi, macam dia mula berjalan lagi turun tangga. Lepas tu Sudin ni panggil lah, "Pian, engkau ke tu?" Lepas tu tapak kaki tu mula berlari balik. Dah dengar macam tu, kawan tu berlari lah, turun tangga, lompat semua. Tak ada berlari dah, dia lompat terus. Berlari, lompat anak tangga semua, sampailah dekat bawah. Bila dah sampai kat bawah, kat lobi, dia nampaklah Pian dekat luar bangunan tu. Pintunya macam pintu besar, pintu utama dekat ground floor tu macam pintu transparent. Jadi dia nampaklah dekat luar. Dia nampak dekat luar Pian berdiri. Jadi si Sudin ni nak pergilah dekat Pian tu. Belum sempat Sudin sampai dekat Pian tu, Pian yang berdiri tu, walkie-talkie Sudin berbunyi sekali lagi. "Boy Sudin, kau kat mana?" "Aku dekat tempat parking lori ni." Bila dengar macam tu, mata Sudin masa tu tengah tengok lagi benda tu berdiri, yang nampak macam Pian tu lah. Dia pun dia memang takut lah. Sudah, siapa pula yang berdiri tu? Masa tu Sudin dah hilang arah. Dia lari ke arah bertentangan daripada benda berdiri tu. Sudin ni carilah dekat mana tempat yang Pian cakap, tempat parking lori tu. Cari tak jumpa tempat tu. Sedar tak sedar Sudin ni, dia ada dekat depan macam gudang macam tu. Ada macam stage kecil dekat dalam gudang tu. Nampak ada air mineral dalam kotak. Ada yang di luar, yang dah buka pun ada, yang dah minum pun ada. Baki-baki tu macam bersepah lah kat luar tu. Sudin ni rasa dah penat sangat, berlari daripada tadi, dalam ketakutan macam tu. Dia pun macam termengah-mengah lah. Dia pun masuk dekat gudang tu, duduk dan minum air. Bila dah siap minum air, Sudin nak keluar balik lah daripada gudang tu. Masa dia nak keluar tu, tiba-tiba jelmaan Pian tadi menjelma dekat depan dia. Bila nampak aja Sudin ni, dia dah cam dah, yang ni bukan Pian. Dia dah yakin dah. Dekat tangan dia ada botol. Dia nak baling benda tu dengan botol tu, tapi tak boleh. Tangan dia tu macam dia pegang, macam kaku macam tu je. Lepas tu benda tu mula tersengih. Makin lama makin lebar dia sengih sampai dekat telinga. Lepas tu mata dia yang bulat tu, yang tak berkelip tu, tiba-tiba bertukar menjadi putih. Perlahan-lahan bertukar menjadi putih. Bila tengok benda macam tu depan mata, Sudin ni dia macam hilang tau. Tenaga dia macam hilang. Dia jadi macam lembik. Lepas tu dia pengsan macam tu je dekat situ. Bila Sudin ni sedar, dia dah ada di bilik tidur di rumah dia. Mulanya dia ingat mimpi je tadi tu. Dia ingat mimpi aja semua tadi tu. Lepas tu tiba-tiba Pian datang. Pian pun masuk bilik dia, bercakap lah. Dah bangun pun kau? Kau apa hal semalam? Kau pergi mana? Pian cakap, kau tinggal aku sorang-sorang buat kerja situ. Dia cakap, kau pergi mana? Cuba cerita kat aku. Apa dah jadi dekat kau ni sebenarnya? Pian tanya soalan bertalu-talu, tanya. Kau tinggal aku macam tu je dekat pejabat kilang tu. Lepas tu Sudin ni macam dia blur lah. Dia baru bangun, dia macam tak tahu yang jadi tu betul ke tak. Dia pun pelik lah. Apa benda? Pejabat kilang dia cakap semalam. Pian pun balas lah, iyalah pejabat kilang yang kita pergi semalam tu lah. Kau tarik kabel sampai bilik 5 tu. Lepas tu kau tak hilang ke mana, lesak ke mana. Aku cari kau tak jumpa.
Aku dah ikut tali kabel tu sampai kat bilik 5, kau tak ada. Bila aku jenguk dekat luar, ikut tingkap, aku nampak kau tengah berjalan nak keluar daripada pintu pagar depan kilang. Tu yang aku call kau tu, nak tanya kau pergi mana, ada kecemasan ke apa, bla macam tu je. Aku call kau tak angkat, aku mesej pun tak jawab. Kau pergi mana semalam tinggal aku? Pian tanya. Bila dah kau tak jawab call mesej aku tu, aku pun belah. Aku nak buat kerja macam mana seorang-seorang. Panjang lebar penjelasan dan pertanyaan daripada Pian. Jadi daripada apa yang Pian ni jelaskan, apa yang Pian ni tanya, memang kejadian semalam tu benar berlaku lah, bukannya mimpi lah. Lepas tu si Sudin ni pula tanya, Aik engkau balik, bukankah engkau pun kena kacau? Aku dengar kau bercakap guna walkie-talkie tu, kau cakap kau kena kacau, kau cakap tak jumpa jalan keluar. Pian pun jawab, mana ada, engkau ni mengarut lah. Engkau yang kena kacau, bukan aku. Pak Gak jumpa engkau pengsan dekat tempat parking lori tu. Lepas kejadian tu, si Sudin dengan Pian ni tetap siapkan jugalah kerja dia di pejabat kilang tu. Tapi dia orang tak buatlah malam. Sebab bendanya dah sikit sangat lagi lah tinggal. Nak completekan kerja tu. Takkan nak tinggal macam tu je. Dan bila dia orang buat kerja siang, dah tak jadilah benda-benda pelik tu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Kalau anda nak kongsi kisah seram dengan saya dan juga penggemar kisah-kisah seram, boleh hantar di alamat email yang saya sertakan dekat bawah. Kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan komen video saya. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.